Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh teruskan cikgu, mungkin dah lewat dah ni, dah 26 minit. Okay, boleh saya teruskan? Dengar tak? Okey, boleh cikgu. Okay, baik. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir dalam taklimat indikasi ini. Okey, kita tengok dahulu apa yang RO pesan. Okey, taklimat pengurusan SPM Pusat dan BB 057 SMK Desa Perdana. Okey, RO pesan dia nak selaraskan pengawas tiba selewat-lewatnya pukul 7.15. Kemudian PKP dihendaki mengumpul semua handphone pengawas, baik sahaja pengawas tiba sebelum bergerak ke bilik masing-masing. Masukkan kalau boleh letak dalam plastik dan labelkan nama, mudah untuk pengawas. Kesan pengawas yang tidak serahkan handphone, pastikan tiada handphone kedua yang disimpan oleh pengawas. Jadi saya harap handphone ini tak ada sebarang isu yang timbul. Kalau ikutkan saya, memang saya kisah sangat pasal handphone, tapi disebabkan oleh dalam taklimat dia mestikan untuk mengumpul handphone. Jadi saya terpaksa akur. Jadi saya harap cikgu pun akur juga dengan apa yang telah diminta. Okey. Yang seterusnya, hari pertama borang akan diedarkan, iaitu borang akta rahsia rasmi, integriti dan persediaan diri. Okay, nanti kalau cikgu dah isi, cikgu akan berikan dulu kepada TKP, nanti TKP akan berikan kepada saya sementara saya sampai. Okey. Seterusnya RO mengatakan jika ada calon yang mohon untuk duduk di dalam bilik awal pagi, gap ataupun gap antara sidang, tugas dan tanggungjawab mengawal bersama-sama calon di bilik bukan guru bertugas. Jika di ruang transit, tugas guru bertugas sekolah masing-masing. Untuk itu, bagi kes ini saya dah minta kerjasama daripada SMK Desa Perdana. Mohon mereka tempatkan calon-calon itu di bilik transit dahulu pada awal pagi, sebab saya lebih selesa mereka dijaga oleh guru masing-masing untuk sebarang pengurusan awal. Okey. Jadi untuk yang ini saya rasa tak ada masalah. Bukan pengawas yang menjaga di awal pagi, mereka hanya akan masuk dalam 7.30 macam tu untuk terus bersedia. Kemudian hanya ada beberapa kertas sahaja yang SMK Desa Perdana mohon kepada kita supaya pelajar dia berada dalam bilik peperiksaan atas alasan gap di antara kertas 1 dan kertas 2 adalah terlalu singkat. Jadi sukar untuk mereka menguruskan pemindahan pelajar daripada bilik transit masuk ke bilik peperiksaan. Okey, iaitu pada hari Selasa 23 hari bulan 2, iaitu antara kertas 1 dan kertas 2. Gap dia hanyalah daripada 9.45 hingga 10.30. Okay, untuk itu pelajar itu dibenarkan duduk di dalam bilik peperiksaan, tapi saya minta dia Perdana sediakan guru bertugas supaya pengawas masa tu boleh break sekejap. Okey, jadi pengawas sekiranya hendak keluar daripada bilik tersebut, pastikan guru bertugas sekolah berada di dalam bilik itu, barulah cikgu boleh keluar untuk pergi makan ke apa ke. Okey. Itu untuk kertas yang gap sedikit macam bahasa Inggeris, fizik, kimia dan juga biologi. Okey. Kemudian pastikan borang deklarasi telah dihantar oleh calon. Okay, ini adalah untuk calon persediaan. Calon persendirian. Okay, kita akan ada calon persendirian ada 2 orang di bilik 13. Jadi semua pengurusan calon persendirian itu adalah di bawah tanggungjawab pengawas. Jadi sekolah tidak akan bertanggungjawab. Jadi pastikan calon persendirian itu tidak membawa bahan-bahan yang terlarang. Lepas tu pengawas boleh terus ke bilik yang telah ditetapkan. Nanti saya akan postkan jadual masing-masing. Kemudian tuliskan dengan jelas maklumat-maklumat yang diperlukan. Contohnya bilik 1, tuliskan maklumat kehadiran dan sebagainya dekat papan putih.
Okey, setakat ini saya difahamkan kalau boleh guna whiteboard marker masing-masing untuk mengelakkan sebarang masalah. Okey, jadi kalau boleh saya minta tolong cikgu bawa whiteboard marker masing-masing untuk menulis. Okey, untuk mengurangkan risiko jangkitan. Okay, jadi kalau cikgu tak ada whiteboard marker, saya cuba sediakanlah. Saya akan pergi, tak ada masalah. Okay. Lepas tu borang deklarasi yang ini untuk calon persendirian bilik siap yang menjaga pengawas yang menjaga bilik persendirian tersebut, mohon ambil borang deklarasi yang diberikan dan berikan kepada saya. Borang deklarasi ini diberi setiap hari. Okay, kemudian guru bertugas ada bersama-sama TKP, semak plastik, kemudian pastikan pengawas 745 calon dah berada dalam bilik, pengawas dah boleh mula baca arahan dan peraturan kepada calon. Arahan dan peraturan saya dah masukkan dalam file dalam bilik masing-masing, nanti cikgu baca sahaja. Okey, arahan dan peraturan sangat penting sebab kalau cikgu tak baca nanti sekarang masalah yang timbul, calon boleh argue, cikgu tak cakap pun. Jadi saya tak nak sebarang masalah yang timbul disebabkan itu. Okay, seterusnya semak jumlah soalan kedua. Okay, semak semua jumlah soalan apabila terima beg keselamatan daripada Rana sebelum edar soalan kepada calon. Kemudian edarkan stiker. Saya difahamkan tahun ni semuanya pemeriksaan secara online, jadi stiker itu akan dilekatkan untuk tracking. Kemudian minta calon tulis angka giliran pada soalan. 30 minit pertama calon tidak digunakan keluar. Calon selepas 30 minit pertama atas budi bicara saya, tapi saya rasa saya boleh benarkan mereka. Cuma cikgu maklumkanlah saja supaya kita boleh ubah bahagian kehadiran. Okey. Lepas tu calon yang tidak hadir selepas 30 minit ambil dan serah soalan kepada Rana untuk hantar kepada KP. Tuliskan angka giliran menggunakan pensel sebelum serah kepada Rana. Pensel ni pun minta tolong cikgu sediakan, kalau cikgu tak ada tak apa, nanti saya berikan tapi pada hari pertama. Okay. Kemudian 10 minit terakhir ingatkan calon tamat masa menjawab, pengawas susun soalan dahulu ikut angka giliran, lepas tu baru susun buku jawapan, masukkan dalam beg keselamatan, tunggu Rana datang ambil untuk hantar ke bilik utama. Okey, selepas itu saya akan beri arahan untuk lepaskan calon. Tolong lepaskan calon ikut SOP seperti biasa, one by one. Okey. Setakat ini itu sahaja daripada pesanan daripada ARO. Okay, sekarang kita tengok plan lokasi. Okay, kita mula dengan blok D. Atas sekali itu adalah bilik utama. Selepas itu ada 8 calon, bilik kedua 3, 4, 5, 6. Kemudian blok E sambung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilik 12 adalah bilik untuk CBK, dia ada masa tambahan. Jadi siapa yang menjaga di bilik CBK balik lambat sedikit lah mengikut masa tambahan tersebut. Okey. Kemudian kita ada bilik isolasi. Ini untuk pelajar yang disahkan positif dapat call masa dia kena ambil exam. Kemudian kita ada bilik peperiksaan khas untuk yang berada kiri, kanan, depan, belakang bagi pelajar yang telah disahkan positif tersebut. Okey, kemudian kita ada bilik kuarantin dan juga bilik alternatif. Ini adalah untuk yang berada jauh daripada, salah balik. Bilik kuarantin adalah untuk kiri, kanan, depan, belakang. Bilik khas adalah untuk yang berada jauh daripada yang mendapat positif. Okay, kita ada 13 bilik semuanya termasuk calon persendirian. Okey, jadi pengawas kita setakat ini tidak termasuk TKP dan KP adalah seramai 21 orang dan juga ada pengawas hospital seorang. Okey, ramai itu kenapa? Sebab adalah untuk persediaan sekiranya berlaku sebarang kes COVID. Jadi dia perlu dimasukkan ke dalam bilik-bilik ini, maka Rana yang akan menjadi
yang akan ambil alih bilik-bilik tersebut. Ya, kita ada ramai runner kalau tak ada kes dia just tolong bantu cikgu sahaja. Okey, kemudian ada paper yang kita akan habis sampai 4.30, ada yang habis sampai 12.45. Okey, 12 selepas selesai sahaja saya akan minta pengemas bilik untuk sanitize bilik tersebut. Jadi saya minta kerjasama daripada pengawas untuk tunggu sehingga selesai sanitize, kemudian tutup kunci dan serahkan kepada TKP. Minta tolong bantu TKP untuk tunggu bersama-sama dengan TKP, selesaikan habis semua. Kalau bilik dah settle, kunci pintu, lepas tu serahkan kepada TKP. Okay, sebab rasanya TKP tak mampu untuk tunggu sampai 13. Okay, jadi tolong sama-sama bantu. Dah selesai, cikgu boleh tolong kunci dan serahkan. Okay, dia menggunakan mesin wap untuk sanitize. Jadi sekejap saja dah boleh selesai. Okay. Kemudian tentang calon persendirian, tandas dia adalah, kalau kamu cikgu tengok dekat blok D bahagian bawah, itu adalah tandas untuk calon persendirian. Kemudian akan ada giliran untuk menjaga calon persendirian semasa rehat, sebab calon persendirian adalah di bawah tanggungjawab pengawas sendiri. Okay, jadi ini adalah flow-nya. Okay, selepas itu okay, ini adalah jadual waktu peperiksaan. Kita mula dengan hari Isnin, dekat sini ada bilangan calon. Hari Selasa bilangan calon, CP tu maksudnya calon persendirian. Ini semua saya akan postkan dalam Telegram group ya. Kemudian kita ada 16 hari semuanya. Okay, 16 hari sampai hari yang terakhir adalah hari Khamis 25 hari bulan 3. Bagi yang menanda periksa, last sekali saya beri sampai 18 hari bulan 3. Okay. Kemudian seterusnya ini adalah jadual bertugas. Okay, jadual bertugas B1 tu maksudnya bilik yang pertama. B12 ini adalah calon CBK, iaitu calon yang berkeperluan khas mempunyai masa tambahan. Kemudian bilik 13 ini adalah calon persendirian. Okay, kalau cikgu tengok ada banyak runner ini adalah untuk setiap satu bilik satu runner. Kemudian runner ini juga adalah untuk standby sekiranya terdapat sebarang masalah COVID, dan runner ini terus akan ambil alih bilik-bilik khas tadi. Okay. GS tu maksudnya adalah guru suhu. Setiap hari pengawas diminta berada di pagar bersama-sama dengan guru bertugas di pagar yang kedua, tempat laluan pelajar masuk. Cikgu tak ambil suhu ya, cikgu tengok sahaja mereka menjalankan SOP tersebut. Okay, cikgu hanya uruskan calon persendirian. Kita ada 2 calon persendirian. Cikgu ambil suhu mereka dan juga borang deklarasi COVID. Untuk hari yang pertama, kalau mereka tak bawa, tak apa, nanti saya akan berikan semasa dalam bilik. Sebelum bermula, nanti saya akan bagi minta PKP tolong berikan. Okay. Kemudian guru GP itu maksudnya guru pengiring yang akan berada di bilik kebal. Saya minta tolong dengan Cikgu Samugam untuk pada hari-hari yang ada banyak pelajar yang ambil untuk pergi ke bilik kebal, kerana soalannya adalah tebal dan banyak. Jadi saya tak mampu nak angkat seorang. Okay, jadi Cikgu Samugam terima kasih diucapkan kerana sudi membantu saya. Jadi guru pagar dia juga akan jadi runner untuk calon persendirian. Maksudnya dia akan jaga calon persendirian sewaktu rehat.
sewaktu rehat sahaja ya, sebab yang lain masa tu pengawas yang lain akan pergi rehat, jadi calon persendirian dia kena berada dekat bilik itu sehingga next paper. Jadi guru pagar akan guru pengiring akan menjaga dia. Jadi ini adalah jadual pengiriran saya dah buat. Saya cuba susun setiap seorang 21 slot. Okay, nanti saya akan postkan, kalau ada sebarang masalah boleh maklumkan kepada saya tak ada masalah. Okay. Cuma Cikgu Roslinda disebabkan dia adalah guru hospital, jadi setiap hari dia hadir, kecuali saya letak R dalam kurungan H, maksudnya cikgu boleh berada di rumah, tunggu panggilan sekiranya ada kecemasan di hospital. Okey, sepatutnya cikgu hadir hari-hari, tapi kesian pula, jadi saya membenarkan cikgu berada di rumah, tunggu sahaja panggilan, jangan tak jawab ya. Walaupun ini adalah jadual, tetapi jadual ini boleh berubah dari masa ke semasa sekiranya kita ada masalah kekurangan tenaga. Sebagai contoh, ada yang seorang ada kuarantin, maka jadual ini akan berubah, yang lain akan take over. That's why dia ada kita ada seramai 21 orang. Okay. Jadi saya minta kepada cikgu datang awal, kemudian jaga diri masing-masing. Saya ada sediakan sarung tangan plastik untuk cikgu guna. Cikgu nak ambil kertas tersebut, cikgu boleh guna sarung tangan tu. Okay, untuk mengelakkan sebarang risiko, terutamanya bagi mereka yang ada anak kecil dan juga ada menjaga ibu bapa yang sudah tua. Jadi cubalah elakkan cikgu pakai face mask, kemudian boleh pakai face shield. Apron pun saya ada beli, kalau cikgu nak pakai tak ada masalah, saya boleh bagi. Sarung tangan plastik pun saya boleh bagi. Tapi pada hari pertama tu saya lambat sikit lah, jadi lepas habis saya hantar kertas ke simpan semua, boleh saya akan edarkan, tak ada masalah. Okay, sebab kita takut pelajar ini dia nak ambil juga exam walaupun dia sebenarnya mungkin berisiko ataupun sebenarnya dalam tempoh kuarantin. Sebab pada fikiran dia nak settlekan semua, jadi dia tak declare pun dia punya tahap kesihatan. Jadi saya mohon pada cikgu jaga diri, kemudian pada hari peperiksaan, okay, saya minta pada cikgu kalau boleh hari pertama tu cikgu kenal pasti pelajar yang berada di dalam bilik cikgu, kalau boleh cam lah. Biasanya saya letak kalau hari tu bilik 1 sampai habis, hari yang tersebut bilik 1, kecuali ada beberapa orang lah yang saya tukar-tukar. Okay, sebab untuk mengelakkan sekiranya berlaku ada apa-apa, kita boleh trace siapa yang masuk bilik mana. Okay, jadi hari pertama sebelum memulakan peperiksaan, okay, clearkan semua, pastikan kursi meja tidak goyang. Kalau ada apa-apa, maklumkan kepada TKP dengan segera. Kalau sekiranya hari tersebut ada masalah, maklumkan kepada saya atau TKP dengan segera. Okay, saya cuba untuk bantu. Kemudian nanti minta cikgu semak IC dia, pastikan sama dengan muka. Cikgu boleh minta mereka turunkan face mask, okay, untuk pengecaman. Kemudian pastikan cikgu cakap arahan-arahan yang telah ditetapkan. Okey. Ada sebarang soalan yang lain? Saya buka kepada soalan. Ada yang ada masalah, ada soalan? Kalau yang belum dengar apa tadi? Sorry, suara saya tak perasan, suara berdengar. Ada masalah? Ada masalah? Saya nak tanya Puan Mas, mungkin saya terlepas tadi.
Okey, okey. Maksudnya pengawas ni memang kena berada di sekolah tersebut daripada pagi sampai baliklah kiranya. Ya, betul. Daripada Maksudnya, pagi sampai balik bergantung kepada jadual. Ada yang yelah, jadual pagi, petang apa. Sebabnya macam kalau yang nak bawa telekung untuk solat ke, nak bawa bekal makanan ke. Ya, berkaitan tentang itu saya lupa pula. Pihak sekolah SMK Desa Perdana berbesar hati untuk memberikan sedikit sumbangan makanan selama 7 hari sahaja yang ada paper full tu kepada pengawas lah. Okey, jadi kalau pengawas yang lain pada hari biasa yang tak diberi makanan, pengawas boleh order daripada kantin. Nanti SUSPM akan postkan kepada saya apakah menu untuk hari tersebut. Okey, pengawas tidak digalakkan untuk keluar semasa break antara sidang sebab dikhawatiri kita ada dapat pergi ke mana-mana menyebabkan jangkitan apa semua sebagainya. Dan pihak sekolah SMK Desa Perdana pun tak benarkan sekiranya cikgu order Grab ke apa ke, dia sebab dia tak nak ada kontak daripada luar. Saya harap cikgu dapat memahami masalah yang dihadapi. Okay, kemudian surau dan juga tempat rehat cikgu adalah dekat blok C kalau tak silap saya, bahagian atas. Kat situ kita akan duduk dekat situ untuk semayang pun kat situ. Kita akan bercampur dengan calon SPM yang lain. Makan pun di situ. Okay, siapa yang belum isi kehadiran boleh tolong isi dekat chat. Okey, ada masalah lagi? Saya nak tanya boleh? Saya Cikgu Roslinda yang pengawas hospital tu kan? Saya tak faham jadual tu, yang R dengan R/H tu, saya tak faham sikit. R/H tu maksudnya cikgu berada di rumah. Okey, saya kalau ikutkan RO, cikgu mesti berada setiap hari di pusat peperiksaan untuk standby. Tapi sebabkan bilangan calon yang ambil tu sedikit, jadi cikgu boleh duduk di rumah. Tapi pastikan cikgu on handphone sekiranya KP hospital memerlukan bantuan cikgu kena datang ke hospital yang telah ditetapkan. Okey, jelas tu? Okey. Maksudnya kalau hari biasa saya saya tulis R tu datang, saya tak bagi jaga bilik sebab cikgu runner. Sebab in case kalau ada apa-apa, cikgu kena pergi ke hospital. Okey, faham. Jadi siapa yang belum key in kehadiran, tolong key in kehadiran ya. Okey, lagi ada sebarang masalah? Cikgu, saya nak bagi tahu sikit. Ada 4 hari bulan 3, sebelah petang saya ada appointment klinik anak. 4 hari bulan 3. Okey, tak apa, nanti saya cuba uruskan. Nanti cikgu PM saya takut saya terlupa. Okey, okey. Baik. Lain, ada masalah yang lain? Kalau cikgu yang menganda kertas, memang saya dah berikan sebelum 18 bulan. Okay, ada apa lagi? Okay, kalau tak ada, satu lagi sebelum saya terlupa, penggiliran jadual tersebut, walaupun nama cikgu tak ada kat situ, saya mohon sangat-sangat cikgu tolong alert dengan handphone sebab sekiranya ada masalah, mungkin pengawas kita tiba-tiba tahu ada masalah kuarantin ke positif ke, jadi cikgu akan ambil alih tempat dia. Saya mohon sangat kerjasama daripada cikgu, tolong pastikan on handphone dan sentiasa alert dengan apa sebarang masalah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu saja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Itu saja. Terima kasih cikgu.